Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung daripada sesi yang lepas. Tentang kelebihan dan kekurangan kad kredit. Saya dah bagi tahu apa dia punya kelebihan dan dia punya kekurangan kan. Saya dah tekankan macam dia ada cas-cas tahunan, cas-cas lewat kan. Jadi kita akan tengok pada minggu ni. Boleh ya. Ini adalah sambungan daripada yang lepas. Masih lagi di bab 5, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. 5.23 kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Inilah kita akan bincangkan tentang kesan. Macam mana kalau kita bayar minimum saja untuk kad kredit pada bulan-bulan, dan juga kita buat pembayaran lewat kan, lebih daripada masa yang telah ditetapkan oleh pengeluar kad kredit tu. So dia akan ada cas tambahan. Tengoklah. Ini yang menakutkan sebenarnya. Inilah yang penyebab ramai belia-belia muflis kan, disebabkan inilah dia, kad kredit. Bila dia tak bayar, dia tak mampu untuk membayar, so setiap bulan dia akan naik dan akan mencecah ribuan ringgit. Tengok standard pembelajaran kita pada hari ini ialah mengkaji dan menghuraikan kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Pihak pengeluar kad kredit akan mengeluarkan penyata bulanan kad kredit selalunya pada hujung-hujung bulan lah. Di mana dekat penyata tu akan menyeraikan semua perbelanjaan dan cas-cas yang terlibat dalam setiap bulan kepada pengguna. Macam yang saya kata pada sesi sebelum ni, kita haruslah tengok dia punya penyata dia tu kan. Setiap bulan tu kita tengok, kena check balik, takut ada kesilapan. Pengguna dinasihatkan untuk menjelaskan semua hutang terkini kad kredit dalam tempoh 20 hari dari tarikh penyata. Jadi diberi tarikh tu, katakan tarikh tu 26 hari bulan. So 20 hari selepas tu haruslah kita kena jelaskanlah sebelum tamat dia punya tempoh yang diberi tu. Dalam tempoh tersebut tiada cas atau faedah yang digunakan oleh pihak bank. Inilah. Jadi dia tak adalah dia punya cas lewat ataupun fee ataupun faedah yang akan dikenakan. Jadi kita masih untung dekat situ. Sesetengah pengguna cenderung untuk membuat pembayaran minimum daripada melangsaikan semua hutang. Inilah yang menjadi satu lagi masalah. Kita hanya bayar minimum sahaja daripada banyak-banyak tu. Jadi kalau kamu tengok, kalau kamu pakai tu, so kamu hanya bayar minimum, memang lambat habis dan susahlah untuk kamu langsaikan hutang-hutang kamu tu. Jadual berikut menunjukkan tindakan pengeluar kad kredit terhadap pembayaran yang dibuat oleh pengguna. Tengok dulu situasi dan tindakan pengeluar kad kredit atau bank tu lah. Yang pertama, hanya membuat pembayaran minimum dan baki terkini kad masih di bawah had kredit maksimum. Maksudnya dia bayar minimum aja. Katakan itu bayar, kamu buat hutang 1000 dan bayar minimum, dia beri minimum RM50. Jadi kamu tengok pada minggu depan, pada bulan depan, dia punya kamu punya hutang masih lagi banyak kan. Kenapa? Sebab ada cas kadar faedah yang digunakan untuk baki selepas ditolak pembayaran minimum sehingga pembayaran penuh dibuat. Dia ada cas dia. So dia punya baki yang banyak lagi tu diberikan cas dia. Gagal membuat pembayaran ataupun buat pembayaran tidak membuat pembayaran pada waktu yang itulah 20 hari tu. Cas kadar faedah untuk baki hutang tambah cas bayaran lewat. Nampak? Tadi kena cas kadar faedah saja.
Sebabkan dia tak buat bayar, dia akan ada cas faedah dia punya tu, dan juga cas bayaran lewat dikenakan sehingga pembayaran penuh dibuat. Jika pemegang kad kredit masih gagal membuat pembayaran, tindakan undang-undang akan diambil. Ni lah. Inilah yang akan di antaranya penyebab ramai belia-belia kita muflis. Sungguh rendah, menakutkan ya. Kalau boleh elak, kita elakkan. Okey, bayaran minimum biasanya ialah 5% daripada jumlah baki akhir penyata kad kredit atau minimum RM 50. Ni biasalah macam saya kata tadi kan. Minimum selalunya 50 kalau mengikut mana-mana lebih tinggi. Jika masih terdapat baki hutang selepas tamat tempoh tanpa faedah yang 20 hari tadi ni, cas kewangan akan digunakan atas baki tersebut. Atas baki ya, kalau kamu buat hutang 2000, so 5% daripada ni. Kebanyakan bank menekan kadar faedah tahunan antara 15% hingga 18%. Banyak tu 15%. 15% daripada, katakan kamu buat, selalunya kat kredit kita nak beli barang yang mahal kan, 15% katakan 1000. So dah 150. Banyak tu. Jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah, maka cas bayaran lewat minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki hutang dikenakan. Pengguna juga dikenakan cas faedah untuk baki hutang. Tu dah dia. Macam yang nombor 2 tadi. Ni kan, yang nombor ini yang ni kan, dia ada. So maksudnya dia kalau kita tak bayar dalam masa 20 hari, ada dua ni. Satu yang pertama, ni yang kedua. Ini kena bayar. So bertambah-tambah lah hutang kamu. Berikut merupakan jenis cas yang berkaitan dengan perkhidmatan kad kredit. Ni lah di antaranya. Yang pertama, yuran keahlian. Cas yang dikenakan untuk pengguna kad baharu. Setengah kad kredit mengecuali cas ini. Ni yuran keahlian. Jadi kita nak subscribe atau sign in ataupun daftar kad kredit tu, kita kena ada yuran keahlian. Ni yuran keahlian ni kebanyakannya pada sebelum ni lah. Sebab sekarang ni kebanyakannya tak dia tak minta lah dia punya yuran keahlian ni kan. Sebab macam tu lah, dia nak bersaing dengan bank-bank yang lain yang tak menggunakan yuran keahlian. Yuran kad baharu. Cas akan digunakan bagi sebarang permohonan kad baharu disebabkan oleh kes kehilangan, kecurian atau kad rosak. Macam saya kata ni lah kan, kalau hilang, macam sebelum ni saya kata kan, kalau hilang, ada kecurian, so kita kena lapor. Lapor dekat pengeluar kad kredit tu, so dia akan keluarkan kad baru. So kena cas lah. Berapa ringgit tu mengikut bank tersebut. Ataupun kalau kamu letak dalam, selalunya untuk lelaki kan, lelaki letak dalam kamu punya dompet, dan kamu selalu letak di belakang, poket belakang. So kadang-kadang kita duduk, dia panas ke apa, dia punya chip dia kadang-kadang ada setengah-setengah tu rosak, jadi kad tu akan tak boleh pakai. So kita kena tukar baru. Tu pun akan ada charge dia. Yuran pendahuluan wang tunai. Kad kredit boleh gunakan untuk mendapatkan pendahuluan wang tunai, namun pengeluaran wang tunai ini akan dikenakan charge dengan kadar faedah tertentu. Dia juga kita boleh keluarkan duit melalui kad kredit, bukan saja transaksi biasalah, bukan dekat kedai ataupun dekat online. Kita juga boleh keluarkan duit, pergi kat ATM, tekan nombor PIN dan masukkan berapa yang kita nak. So kita boleh keluarkan. Dia ada had minimum had maksimum lah, mengikut pengeluar kad kredit tu. Tapi dia akan ada charge dia. Dia tak macam kita pakai shopping online ataupun kita buat dekat kedai-kedai tu lah. Dia ada tempoh 20 hari untuk tak ada charge. Tapi ini terus ada charge.
Okey, cas kadar faedah ni yang tadi ni. Cas ini dikenakan untuk bayaran tertunggak selepas tamat tempoh tanpa faedah. Cas bayaran lewat, bayaran penalti kerana gagal membuat sebarang bayaran dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, yang dua-dua cas ni saya dah terangkan pada sebelum ni. Okey, inilah dia punya jenis-jenis cas yang akan dikenakan. Okey. Okey, sampai di sini sahaja sesi kali ini. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey, sebelum saya terlupa, yang belum subscribe, tolonglah subscribe, like and share. Okey, boleh ya? Okey, kata akhir daripada saya. Jangan menyerah jika doa-doamu belum terjawab. Jika kau mampu bersabar, Allah bisa memberikan lebih dari apa yang kau minta. Okey. Walaupun kita dah banyak dah kita dah berdoa kan, sembahyang, kita dah berdoa dan doa-doa kita tu masih belum terjawab. Mungkin Allah masih nak tengok kita sama ada kita ni betul-betul nak ataupun tidak kan. Jadi janganlah menyerah. Okay, never lose hope. Okay. Okay, dan sampai sini dahulu. Okay, fikirkan dan assalamualaikum. Okay, terima kasih.